محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النور الذات والسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النور الذات والسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النور الذات والسر الساري في سائر الأسماء وصفات وعلى آله وصحبه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. لرضاء الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات. اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل، واحفظنا من الخطأ والضلال، فأنت موفق كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب علما وحكمة، وللرزق يا رزاق كلنا مسهلا، وبالخير يا فتح فافتح لنا، وبالهدى وبالعلم كلنا يا عليم مفضلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muka surat berapa tadi? 13. 13. Bismillahirrahmanirrahim. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا وإياكم بعلومه وبعلوم مشايخنا. آمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. Muka surat 13. Minta maaf 13.
Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumi wa bi'ulumi masyayikhina amin ya rabbal alamin. Jadi kawan-kawan semua, sahabat-sahabat yang saya kasihi sekalian semua, mari sama-sama insya-Allah kita menggunakan akal fikiran kita, hati kita sejenak untuk memikirkan keadaan dan kelakuan yang wajib kita percaya, yang wajib kita yakini, yang wajib kita imani, yang mana keadaan dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang mana keadaan ini sesungguhnya akan kita semua lalui. Semua kita lalui. Ini termasuk di dalam keimanan kita kepada hari kiamat. Ya, di dalam rukun iman percaya dengan hari kiamat. Jadi di antara perkara yang akan berlaku dan terjadi seperti yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu hari kiamat dan perkara-perkara yang akan berlaku di hari kiamat. Jadi apa persiapan kita, apa persediaan kita untuk menghadapi hari yang kita sendiri yakin dan percaya, yang mana perkara itu ataupun hari itu pasti berlaku, pasti terjadi. Kita akan pergi ke sana. Kita akan pergi ke sana. Setiap orang, tidak ada seorang pun yang akan ketinggalan. Hari kiamat. Jadi tajuk kita malam ni insya-Allah. Jadi mari sama-sama kita renung-renung, kita fikir-fikirkan. Kita perhatikan dengan hati kita, kita fikir dengan hati kita yang ikhlas, yang bersih, dengan penuh keyakinan. Mudah-mudahan timbul keinsafan, mudah-mudahan ada perkara baik yang Allah Ta'ala timbulkan di dalam hati kita insya-Allah. Mudah-mudahan diberi ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada sesuatu kesan yang baik yang tinggal dalam hati kita insya-Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kenyataan halau manusia kepada neraka. Na'udzubillah min zalik. Jadi mana-mana ahli neraka, sama ada di kalangan mukminin ataupun di kalangan kafirin, kerana isi neraka itu bukan sahaja neraka itu bukan sekadar diisi oleh orang kafir, bahkan neraka itu juga diisikan oleh Allah Ta'ala daripada orang-orang Islam, orang-orang yang beriman, yang melakukan kemaksiatan. Na'udzubillah min zalik. Jadi perlu kita renung, perlu kita fikirkan, perlu kita perhatikan. Mudah-mudahan timbul rasa takut dalam hati kita, timbul rasa gerun dalam hati kita, untuk meneruskan perbuatan dosa dan maksiat kita. Dengan sebab itu, di dalam hati kita ni sahabat-sahabat mesti kena ada perasaan takut kepada Allah tu lebih daripada perasaan harap kepada Allah. Ini nisbah kepada kita orang awam ni, orang macam saya ni, orang awam ni, yang banyak leka, yang banyak lupa, yang dalam hati penuh dengan keduniaan, suka benda seronok-seronok, suka benda mewah-mewah, suka benda lazat-lazat ni, yang menjadi hamba nafsu ni. Jadi dalam hati kita mesti takut kepada Allah itu lebih daripada harap kepada Allah. Kerana kalau orang macam kita ni banyak harap daripada takut, akan merosakkan diri kita. Kita harap Allah ampunkan tanpa kita meninggalkan sebab-sebab. Kita mengharapkan semata-mata Allah mengampuni dosa-dosa kita, tapi kita tidak berusaha memperbaiki amal. Kalau semata-mata mengharapkan keampunan Allah, memang benar Allah tu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Allah Maha memberi keampunan pada siapa-siapa yang Allah kehendak. Walaupun mereka tidak bertaubat, Allah Maha Kuasa mengampunkan dosa mereka. Tetapi adakah kita yakin kita di antara hamba Allah yang bertuah itu, yang akan diberi keampunan oleh Allah tanpa bertaubat? Sedangkan atas dunia kita membuat benda-benda yang dilarang oleh Allah. Mengikut janji Allah, setiap maksiat yang kita buat itu ada janjian azab daripada Allah. Itu janji Allah. Dan dalam masa yang sama, akal kita boleh terima Allah nak mengampunkan sesiapa yang dia nak. Masalahnya sekarang kita tahu ke yang kita itu nanti dipilih oleh Allah, diberi keampunan tanpa bertaubat kepada Allah.
Adakah kita ni mendapat keistimewaan meskipun melakukan dosa maksiat, apa yang Allah suruh kita tak buat, apa yang Allah larang kita langgar, tapi kita mendapat keampunan secara percuma daripada Allah? Adakah kita tahu diri kita? Jawabnya tak pasti. Tak pasti. Jawabnya tak pasti, sahabat. Oleh yang demikian, jangan semata-mata mengharapkan keampunan daripada Allah tanpa kita berusaha membuat sebab-sebab agar dosa kita diampunkan oleh Allah, iaitu dengan bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah, meninggalkan sebarang jenis dosa dan maksiat. Baik. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, dihalau segala seteru Allah. Dihalau nanti di hari kiamat segala seteru Allah, musuh Allah. Siapa di musuh Allah ni? Yakni segala orang kafir. Segala orang kafir, sama ada kafir asli ataupun kafir yang murtad. Ada kafir yang asal, memang hidupnya atas dunia ni tidak beriman kepada Allah, itu kafir asli. Ada yang menjadi kafir sebab murtad. Ada pula kafir yang sembunyi yang dipanggil munafik. Munafik. Jadi kafir ni ada 3. Satunya kafir yang nyata, yang asal. Memang terang-terang lidahnya tak mengaku, tak percaya Allah Tuhan Muhammad Rasul. Memang terang-terang dia tak percaya Quran, hadis dan sebagainya. Itu kafir. Terang-terang menyembah berhala, terang-terang menyembah selain Allah. Yang kedua, kafir murtad. Lahirnya atas dunia ni Islam, tapi oleh kerana ditipu oleh syaitan dan nafsu, disesatkan hatinya, disesatkan akidahnya, jadi murtad dia. Jadi kafir murtad. Yang ketiganya, zahirnya beribadat kepada Allah, bersembahyang, berpuasa, berzakat, berhaji, berumrah, menutup aurat, hakikatnya dia bukan Islam tetapi dia kafir dengan Allah. Yang itu dipanggil munafik. Orang yang hatinya tidak percaya dengan Allah. Maksud tak percaya ni, hatinya tidak yakin sepenuh-penuhnya dengan Allah. Hatinya tidak menerima Allah sepenuhnya. Hatinya tidak menerima Al-Quran sepenuhnya. Hatinya tidak percaya sekalian yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak menerima segala hukum hakam Allah, tapi disembunyikan di dalam hati perasaan tidak setuju, perasaan tidak percaya tadi itu disembunyikan di dalam hatinya. Ditutup hati ini tadi dengan tubuh badan yang nampaknya taat kepada Allah, padahal hatinya tidak beriman dengan Allah. Sebab tu faham maksud iman tu apa? Iman mempercayai hati dengan segala perkara yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Percaya sepenuh hati dengan makna yakin sepenuh hatinya. Yakin sepenuh hatinya dengan apa sahaja yang didatangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Percayakan Allah, apa yang Allah suruh semua dipercaya, semua disetuju. Tidak ada mempertikaikan, tidak ada menolak, tidak ada menafikan. Begitulah juga dalam kitab Allah, dalam Al-Quran, semuanya diterima. Dia tidak tolak, dia tak bangkang, dia tak pertikai hukum hakam Allah di dalam Al-Quran. Tetapi yang dimaksudkan dengan munafik ni, orang yang zahirnya taat kepada Allah, sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah, tapi hati dia. Faham baik-baik maksud munafik ni. Hati dia tu kalau dicongkil, kalau dikeluarkan hati dia tu, maknanya kalau kata kepercayaan kepada Allah ni bukan semua. Bukan semua benda yang daripada Allah tu dia percaya tak. Ada benda yang ditolak. Ada benda yang dia tak setuju daripada Allah tu. Ada hukum yang dia tak setuju daripada Allah, tapi disembunyikan. Jadi tak nampaklah keraguan dia. Maknanya syak daripada Allah tu, syak daripada Quran tu, syak daripada Rasul tu tak nampak. Sebab ditutup dengan kelakuan zahir dia tu seperti orang beriman. Golongan ni di dunia dia lepas. Sebab lidahnya mengucap
Allah Tuhan, Muhammad Rasul, dia bersyahadah, dia solat, jadi hukum dunia dia terlepas. Tapi balik aja akhirat, matinya kafir, matinya kufur, meskipun zahirnya diuruskan seperti mayat orang Islam, dimandikan, dikafankan, disolatkan, ditanam di tanah perkuburan orang Islam, hakikat roh dia tu mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillah min zalik. Ini yang paling bahaya sekali. Hati-hati sebab itu kita kena faham betul-betul. Takut kita termasuk dalam golongan ni, munafik ni, kafir sembunyi. Yang tahu seorang tu munafik hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahui siapa yang berpura-pura dengan Islam. Kita ni wajib bersangka baik. Bila tengok saudara mara kita, kawan-kawan kita lidahnya mengucap Allah Tuhan, Muhammad Rasul, dia sembahyang, dia puasa dan sebagainya, wajiblah kita sangka baik kepada dia yang dia orang beriman. Yang dikatakan munafik ni, orang kafir sembunyi tadi tu, hanya Allah saja yang mengetahui. Allah saja yang tahu. Dia tak boleh lari. Dia tak boleh lari daripada Allah. Dunia dia selamat. Ada tak yang nak mati sebagai munafik ni? Na'udzubillah. 3 golongan kafir ni tadi tu kekal dalam neraka, selama-lamanya akan kekal dalam neraka. Kafir asli, kafir murtad, kafir munafik. Kekal. Takkan keluar dah sampai bila-bila. Selama mana? Selama-lamanya, tidak berkesudahan. Duduklah selama-lamanya diazab oleh Allah dalam neraka Jahannam tu. Na'udzubillah. Sebab tu kita kena takut, sahabat. Kita kena risau, sahabat. Inilah di antara benda yang kita kena fikirkan. Inilah di antara benda yang sangat-sangat patut kita fikirkan, risaukan, bimbangkan. Jangan semata-mata kita risau tentang kesusahan di atas dunia. Jangan semata-mata kepala kita fikir tentang susah dunia. Susah makan, susah nak berpakaian, susah nak berharta benda, susah maju. Maknanya kepala kita ni, hati kita ni risau dengan benda yang tidak sepatut dirisaukan. Ini yang sepatutnya kita kena risau daripada sekarang. Risau nanti kalau mati dalam keadaan su'ul khatimah. Risau mati dalam keadaan su'ul khatimah. Mati dalam keadaan jahat, mati dalam keadaan celaka. Na'udzubillah. Ini yang patut dirisaukan. Ini yang patut kita bimbangkan. Macam mana kita nak hadapi masalah? Jadi sekarang ni kita dah faham maksud munafik tu apa. Tak semua orang yang solat itu, tidak semua orang yang solat itu apa? Beriman pada hakikatnya. Tak semua. Ada orang yang solat tapi hatinya berbelah bagi dengan Quran. Ada yang solat hatinya berbelah bagi dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbelah bagi. Jadi hati-hati. Iman tu maknanya sepenuh hati. Sepenuh hati. Iman tu makna sepenuh hati, bukan separuh hati, bukan berat hati. Iman tu makna sepenuh hati, terima, percaya. Kalau 99%, 95% saja dalam hatinya percaya apa yang disampaikan oleh Allah, 5% lagi mempertikaikan, dia tidak beriman. Jadi kita belajar, dah tahu dah malam ni. Jangan orang yang meragui satu ayat, satu hukum daripada Quran itu mereka mendakwa dirinya beriman. Na'udzubillah. Faham baik-baik maksud iman itu. Sempurna. Kepercayaannya yakin sepenuh, 100%. Bukan 99%, 100%. Hatinya percaya. Ataupun yang mudah kita nak faham, iman ni makna setuju. Hatinya setuju 100%. Setuju 100% apa yang datang daripada Allah dan Rasul. 100% setuju.
Walaupun dia tidak melaksanakan. Faham tak tu? Walaupun dia tidak melaksanakan, walaupun dia tak buat, tapi hatinya setuju dengan perintah Allah tu. Contohnya dia minum arak, tapi dia setuju hukum arak tu haram, dia setuju. Dia tahu haram, dia tahu dosa. Meskipun dia minum. Dia setuju hati bahawasanya mendedahkan aurat di tempat-tempat yang tidak sepatutnya itu hukumnya haram. Dia setuju hukum tu, dia tahu hukum tu. Dia tidak menafikan walaupun dia mendedahkan aurat. Ini namanya orang beriman tetapi berdosa. Maknanya dia masih beriman, dia bukan kafir. Yang kafir ni tadi tak setuju. Dia minum arak, kemudian hatinya pun tak setuju yang arak tu haram. Dia dedah aurat, kemudian dia pun tak setuju yang mendedah aurat tu hukumnya haram. Dia tak setuju. Ini kafir, na'udzubillah. Walaupun dia tak cakap. Walaupun dia tak tak cakap. Sebab tu tadi kata munafik ni dia tak nampak. Munafik ni tak nampak. Yang tahu dia kafir hanya Allah. Yang tahu hatinya tak percaya hanya Allah. Kita tak tahu. Kita wajib bersangka baik dengan sesama muslim, wajib sangka baik. Kecuali nyata pada lidah dia. Kecuali nyata pada lidahnya atau perbuatannya yang dia tu engkar dengan hukum Allah. Contoh dia tak percaya Quran, dia cakap dengan lidahnya. Dia kata dia tak percaya Quran, ataupun dalam Quran ni aku tak percaya semua. Itu baru nyata dia tu kafir. Sebab perkataan tu zahir dah. Faham tak tu? Baik, jadi dihalau segala seteru Allah Ta'ala ni. Orang kafir ni, kalau munafik, masuklah sekali. Masuk sekali munafik. Atas dunia ni semayang, pergi haji. Atas dunia ni dia semayang, pergi haji. Bulan puasa dia puasa. Time zakat dia zakat. Tapi rupa-rupanya dia kafir munafik. Kafir munafik, na'udzubillah min zalik. Kepada neraka, padahal hitam muka-muka mereka itu. Ini keadaan parah rupa orang kafir. Parah rupa orang kafir yang dihalau oleh Allah Ta'ala nanti daripada padang mahsyar tu, nak dihalau, nak masukkan kepada neraka ni siapa? Rupa dia macam mana? Hitam. Walaupun di dunia dulu bukan main cantik lagi. Atas dunia dulu bukan main cantik, putih kulit dia, bersih kulit dia. Bersih kulitnya, putih kulitnya. Tapi bila dia tu dah masuk dalam golongan ahli neraka, Allah ubah keadaan kelakuannya. Walau secantik mana pun dia atas dunia ni, besok Allah ubah mukanya, ubah tubuh badannya, hitam muka-muka mereka itu, dan belolok mata-mata mereka itu. Terbeliak mata masing-masing. Belolok ni mana? Mata terbeliak. Itu keadaan isi ahli neraka itu, na'udzubillah. Di dunia dia bukan main comel, bukan main handsome, bukan main kacak, bukan main lawa lagi. Bila Allah halau kan, malaikat halau besok ni, keadaannya hitam legam kulit, matanya terbelolok, terbeliak mata. Terbeliak mata-mata mereka itu, dan ditutupkan mulut-mulut mereka itu. Makna dibisukan oleh Allah Ta'ala. Walaupun dulu di dunia dia boleh bercakap, dia boleh bertutur, di hari kiamat tu dibisukan oleh Allah. Tak boleh cakap dah. Dikunci mulutnya oleh Allah. Ni sekarang ni kita boleh bercakap ni sebab Allah izin. Sebab tu jangan sombong. Kalau kita boleh bercakap, jangan sombong. Sebab tu nikmat bercakap ni nikmat Allah. Allah yang beri kita bercakap. Kenapa? Allah suruh gunakan peluang kita boleh bercakap ni, cakap yang baik. Cakap yang baik-baik. Itu tujuan Allah jadikan kita ni semua, saya ni, kawan-kawan semua ni boleh bercakap, supaya bercakap yang mendatangkan faedah akhirat ataupun benda yang memberi faedah dunia yang baik-baik. Tiba-tiba kita gunakan kebolehan kita bercakap ni, bercakap benda yang Allah tak suruh cakap, bercakap benda yang Allah benci, maka ni salah kita. Kufur nikmat bercakap, salah guna nikmat bercakap, dosa. Apa makna syukur?
Menggunakan nikmat kepada perkara yang disuruh oleh Allah. Itu maksud syukur. Bersyukur dengan nikmat bercakap, dengan makna gunakan percakapan kita kepada perkara yang disuruh oleh Allah. Cakap yang baik-baik, cakap yang mendamaikan manusia, cakap yang menjadi yang mendekat yang mengeratkan silaturahim, cakap ilmu yang bermanfaat, memberi nasihat, mengajak kepada kebaikan, melarang kepada kemungkaran, mengingatkan tentang akhirat, itu bersyukur namanya. Tapi kalau menghasut, memfitnah, mengadu domba, mengumpat, itu salah guna perkataan, salah guna percakapan. Kita akan bertanggungjawab, bertanggungjawab. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, usaha berlatih, usaha kawal perkataan kita, berlatih. Taubat kepada Allah, cuba sabar, bertahan, bertahan. Lidah kita ni tahan. Sabar tu makna menahan lidah daripada bercakap yang dibenci oleh Allah. Kalau kita tak berlatih daripada sekarang, sampai bila kita nak berlatih? Sampai bila kita nak mula ajar lidah kita cakap yang baik-baik? Ajar lidah kita cakap yang baik-baik. Sampai bila kita nak ajar lidah kita ni menahan lidah kita daripada bercakap benda yang Allah benci. Adakah kita nak mati bawa lidah kotor ni? Tubuh badan kita ni sebenarnya dia menanti-nantikan untuk mengecapi, menikmati benda-benda dalam syurga yang Allah jadikan. Maka jangan dikotorkan dengan dosa dan maksiat. Sebab tu sebelum masuk dalam syurga besok, kalau lidah kita ni kotor, kena bakar dulu. Allah akan bakar dulu lidah kita ni, nak bersihkan dosa ni. Sebab besok dalam syurga nak makan nikmat-nikmat buah-buahan dan macam-macam lagi dalam syurga. Jadi lidah yang berdosa tak layak nak makan. Lidah yang kotor dengan dosa tak layak nak memamah, nak makan benda-benda dalam syurga tu. Sebab tu kalau kita mati bawa lidah yang penuh dosa, Allah akan bakar dulu. Beribu-ribu tahun. Mata kita ni besok nak melihat nikmat di dalam syurga. Di sisi akidah kita ahli sunnah wal jamaah, sebesar-besar nikmat di dalam syurga besok memandang kepada zat Allah. Jadi mata yang penuh dosa kena bakar dulu dalam neraka. Bersihkan dulu mata-mata kita ni daripada dosa-dosa. Dah bersih baru layak nak memandang syurga Allah. Begitulah juga tangan kita ni. Waktu dunia ni kita menggunakan tangan kita berusaha membuat benda haram. Kalau mati dalam keadaan tak sempat bertaubat daripada dosa tangan ni akan dibakar oleh Allah. Kerana tangan ni nanti nak menjamah, nak mengambil, nak memegang benda-benda yang mulia, yang suci dalam syurga. Kaki kita ni, dia tak sabar nak melangkah di dalam syurga, maka kaki yang penuh dosa dengan maksiat, yang melangkah ke tempat maksiat, yang pernah melangkah di tempat maksiat, yang pernah melangkah dengan niat dan tujuan maksiat, kena bakar dulu dalam neraka tu. Kena bakar dulu sebab nak bersihkan dia. Kerana kaki yang penuh dosa tak layak nak memijak di dalam syurga Allah. Kena bakar dulu. Na'udzubillah min zalik. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan ditiupkan dan ditutupkan mereka itu, dan ditutupkan mulut-mulut mereka itu, maka apabila sampai mereka itu ke pintu neraka, bila orang-orang kafir tadi sampai ke pintu neraka, datang segala malaikat Zabaniyah. Siapa dia malaikat Zabaniyah ni? Malaikat azab. Malaikat Zabaniyah ni malaikat azab yang Allah tugaskan dia untuk mengadab.
Memang Allah ciptakan dia untuk mengazab. Tu tugas dia, azab. Bukan bagi nikmat, mengazab. Maknanya jangan minta kebaikan lah daripada malaikat ni. Jangan minta layanan baik, layanan mesra. Dah. Mereka ni Allah Ta'ala ciptakan untuk mengazab saja, bagi susah ni, bagi sakit je. Dia bukan kerja dia bagi kesenangan tak. Malaikat azab ni wajib percaya adanya malaikat zabaniyah, malaikat azab. Wajib yakin adanya malaikat azab. Jadi bila sampai saja ahli neraka ni ke pintu neraka, lalu disambutlah oleh malaikat azab tadi dengan rantai-rantai dan belenggu. Ada rantai-rantai, belenggu-belenggunya daripada api neraka. Na'udzubillah min zalik. Daripada rantai-rantai dan belenggu-belenggu daripada api neraka. Yang Allah ciptakan rantai dan belenggu ni macam gari lah kita kata. Rantai dan belenggu-belenggu daripada api neraka Allah. Maknanya malaikat zabaniyah ditunggu dah dengan rantai-rantai tadi. Bukan disambut, ditunggu dengan rantai emas dah. Bukan ditunggu dengan rantai emas, bukan. Ditunggu dengan rantai daripada api neraka Allah. Dulu awal kitab dia dah bagi tahu macam mana dahsyatnya api neraka tu. Ingat tak dulu cerita dia? Sebesar biji dia tu, sebesar buah tamar tu boleh meleburkan langit dan bumi. Panasnya api neraka tu sebesar buah tamar tu menghapuskan, boleh meleburkan, menghancurkan langit dan bumi. Dahsyatnya panas api neraka tu. Sekarang ni rantai tu Allah Ta'ala ciptakan daripada api neraka tu sendiri. Segala malaikat zabaniyah, sebab tu kita kena jaga iman kita, jaga baik-baik, jauhkan diri daripada fahaman-fahaman yang menjadikan kita kafir. Faham tak tu? Sebab itulah ulama-ulama kita pesan mengaji tauhid, mengaji akidah. Jadi kafir ni banyak sebab, sahabat, kawan-kawan. Jadi kafir ni banyak sebab. Jadi murtad ni banyak sebab. Ada kala jadi kafir, jadi murtad sebab lidah. Ada kala jadi kafir murtad sebab perbuatan. Dan yang paling bahaya yang tak nampaknya ni, akidah yang salah dalam hati. Sebab tu kita kena risau, kena bimbang, takut rosak akidah. Akidah kita ni kalau salah, kafir. Na'udzubillah. Pegangan kita kalau salah, kafir, sahabat. Sebab tu ulama kita ahli sunnah wal jamaah pesan sangat-sangat. Mereka jaga betul-betul. Pesan jangan menyengutukan Allah dengan sesuatu. Jangan menyamakan Allah dengan makhluk. Jangan, sebab akibat dia kafir. Waktu kita ajak mari mengaji akidah ahli sunnah wal jamaah, mari mengaji sifat 20 tu, faham betul-betul pasal akidah. Sebab iman ni orang panggil peluang terakhir, sahabat. Iman yang betul ni peluang terakhir untuk kita nak masuk syurga. Iman. Jadi sejahat mana, semaksiat mana pun jangan sampai imannya melayang. Sebab tu kita ajak mari belajar akidah, mari belajar akidah, mari belajar akidah. Pastikan iman kita betul, pegangan dan kefahaman kita tentang Allah tu betul. Sebab di antara benda yang paling bahaya yang mengkafirkan kita adalah akidah yang sesat. Sebab tu mari belajar akidah, siapa pun. Tak kisahlah siapa kita, pekerjaan apa kita atas dunia ni. Akidah mesti. Kalau tak ada akidah, kau sembahyanglah macam mana pun. Sembahyanglah macam mana pun, puasalah macam mana pun, pergilah haji banyak kali pun, umrahlah tiap bulan pun, tajalah orang pergi haji, tajalah orang pergi umrah, belalah anak yatim berapa ratus orang pun, kalau akidahnya salah, kafir. Na'udzubillah. Pegangannya salah, kafir. Sebab tu kita kena takut, sahabat. Ajak kawan-kawan kita mengaji, belajar akidah. Jangan duk rasa senang hati, aku beriman. Faham tak iman tu apa? Iman ni makna pegangan yang betul. Kalau kata Tuhan begini, Tuhan begitu, Tuhan berbentuk, Tuhan bertangan, Tuhan berkaki, itu bukan fahaman betul, itu fahaman sesat. Itu fahaman yang nak menyamakan Allah dengan sesuatu.
Sebab tu jangan sombong lah. Jangan sombong kita kata kita dah ada akidah yang betul, padahal kita tak pernah ambil tahu pun tentang akidah. Tak pernah ambil tahu, tak pernah belajar pun ilmu tauhid, tak pernah belajar ilmu akidah secara khusus. Mengaku dah berakidah, akidah dah betul. Mana kita tahu betul kalau kita tak belajar? Mana kita tahu pegangan kita betul kalau kita sendiri tak pernah belajar, tak nak belajar tentang akidah? Tak payah sombong lah. Kita ni hanya tahu kesilapan bila kita ada pengetahuan. Bila kita ada pengetahuan ilmu, baru kita akan tahu salah. Baru kita tahu yang aku buat ni salah. Bila kita tahu undang-undang jalan raya, baru kita tahu cara kita bawa kenderaan tu salah, menyalahi undang-undang. Sebab kita ada ilmu, kita pernah belajar undang-undang ataupun pernah dengar undang-undang jalan raya. Kita nampak, oh ini jalan sahala, tadi aku jalan menentang arus, maknanya aku dah melakukan kesalahan. Mana tahu salah? Sebab dia dah ada ilmu. Bagi orang yang tak ada ilmu, dia ingat betul, dia rasa betul. Nampak tak? Jadi kita ni kalau tak nak belajar agama, kalau tak nak belajar akidah secara khusus, kita tak akan jumpa kesilapan dalam akidah kita. Kita akan perasan yang akidah kita baik dan betul. Sebab tu mari belajar akidah. Siapa pun tak terkecuali. Mari belajar. Siapa pun. Nabi SAW tidak pernah mengasingkan atau mengecualikan orang belajar ni. Bahkan Nabi kata wajib semua belajar, laki-laki, perempuan yang Islam semua wajib belajar. Nabi tak pernah meletakkan wajib belajar, orang soleh wajib belajar, orang jahat jangan belajar, orang semayang je belajar, orang tak semayang jangan belajar, orang tutup aurat je mengaji, orang dedah aurat jangan mengaji. Nabi tak pernah cakap macam tu. Jangan nak fitnah Nabi SAW. Belajar siapa pun. Sebab tu ulama' ni dia sayang kita, sebab tu dia panggil kita selalu. Sebab nampak dah akibat celaka yang menanti kita kalau kita ni tak belajar atas dunia, tak nak belajar agama, khususnya bab akidah ni. Kalau tak nak belajar, nampak dah celaka yang tunggu dalam kubur. Sebab tu dia hari-hari ingatkan, mari belajar, mari mengaji, mari belajar, mari mengaji. Sebab dia sayang, bukan dia dengki, dia sayang kita. Walaupun kita tak ada hubungan darah daging dengan dia, tapi dia nampak itu tanda kasih sayang dalam agama. Jangan biarkan kawan-kawan kita, sahabat andai kita leka, hanyut ataupun dipengaruhi oleh fahaman-fahaman yang boleh merosakkan iman. Sebab tu kadang-kadang kita yang nak mengajak kepada akidah ni disalah ertikan, kata dengki begini dan begitu. Terpulanglah. Terserahlah penilaian masing-masing. Selagi niat kita baik, niat kita betul, meskipun satu alam menyalah ertikan apa yang kita buat, tetap kita mendapat kebaikan di sisi Allah Ta'ala. Sebab kita buat bukan kerana orang. Kita mengajak bukan kerana sesiapa, kita mengajak kerana Allah. Harapan kita semuanya balik selamat dalam keadaan beriman dengan Allah. Tapi kalau sombong, ulama' ingatkan, ulama' pekik-pekikkan kat telinga kita, ajak mengaji, ajak belajar, kita kata sibuk hal orang. Sibuk hal orang, nak jaga tepi kain orang. Nanti terpulanglah. Ulama' tak rugi apa-apa. Sebab dia ingatkan kita tu, sebab nampak dah celaka yang tunggu tu. Sebab tu dia ingatkan kita. Kita ni jenis buta. Kita tak nampak celaka akhirat. Yang kita nampak ni celaka dunia je. Yang kita nampak ni kecelakaan dunia. Kecelakaan akhirat kita tak nampak sebab mata hati kita buta. Nak memandang akhirat tu guna mata hati yang celek, mata hati yang cerah, mata hati yang bersih. Mata hati kita kotor, penuh dosa maksiat. Sebab tu tak nampak celaka akhirat. Yang kita nampak celaka dunia, yang kita nampak bahaya dunia. Itu yang bukan main kita jaga tu. Kalau rumah dengan pagarnya, dengan security-nya, dengan CCTV-nya, sebab nampak celaka dunia, takut nanti celaka dunia menimpa, hilang harta, kena curi, kena rompak, kena bunuh dan sebagainya. Tapi celaka akhirat kita tak nampak sebab mata hati kita buta. Buta sebab apa? Dosa. Buta sebab apa? Cintakan dunia. Cintakan dunia, lepas tu tambah pula lagi dengan dosa. Na'udzubillah min zalik. Jadi ulama' bila panggil ajak kita tu, janganlah kita buat kerah kepala. Sombong.
Orang takabur, orang sombong ni, kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, Allah akan haramkan, Allah akan tegah dia, Allah akan haramkan dia daripada mendapat benda yang sebenar. Orang yang dalam hatinya ada takabur, sombong, Allah akan tegah dia daripada mendapat benda yang sebenar-benar. Duduklah dalam kesilapan, kesalahan selama-lamanya. Sebab tu kena buang sombong tu. Kena rendahkan diri, ngaku berdosa dengan Allah, ngaku tak ada ilmu, ngaku tak reti, ngaku tak pandai. Tu yang baru, bila ada sikap macam tu, baru kita nak belajar. Tapi kalau mengaku pandai, mengaku tahu dah, mengaku faham dah, padahal tak pernah mengaji, tak pernah belajar, itu nama sombong. Sampai bila-bila lah kita duduk dalam kesalahan, takkan dibetulkan. Kan ke Allah Ta'ala suruh kita usaha perbaiki diri kita. Allah Ta'ala tak akan mengubah nasib sesuatu kaum, melainkan dia kena usaha sendiri. Ulama pesan ulama tu sallallahu alaihi wasallam, ulama akhirat yang betul kata, ulama tu yang warasatul anbiya tu, dia ada dalam hatinya sifat kasih sayang penuh. Dalam hatinya ada sifat penuh kasih sayang, walaupun bukan anak bini dia, walaupun bukan adik beradik dia, walaupun bukan darah daging dia, dia ada sifat kasih sayang. Sama-sama nak selamat di hari kiamat, sama-sama nak mendapat kebaikan, kebahagiaan. Tapi ramai masyarakat yang salah erti. Dia kata alim ulama ni penyebuk, ganggu hidup dia. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah bukakan hati kita semua, insya-Allah. Baik, kemudian malaikat azab dengan rantai dan belenggu-belenggu dicucukkan rantai tadi itu di dalam mulut mereka itu. Rantai-rantai itu tadi daripada api neraka tadi, dicucukkan di mana? Di mulut-mulut mereka itu. Allahu Akbar. Dan belenggu-belenggu dicucukkan rantai di dalam mulut mereka itu. Mereka itu ahli neraka daripada orang kafir tadi itu. Dan dikeluarkan dia rantai daripada dubur mereka itu. Makna rantai-rantai api neraka tadi duk masukkan ke mulut, keluar kat dubur. Auzubillah min zalik. Daripada api, sahabat, bukan api dunia, bukan rantai dunia ni. Api neraka daripada rantai tu masukkan dalam mulut ni, keluar kat dubur, keluar kat buntut, keluar kat dubur. Tak terakal dahsyatnya azab neraka tu. Allah bagi dah. Allah bagi ingatan dah pada kita ni. Nabi dah khabarkan, ulama dah pesan, dah ingatkan selalu supaya kita ni jauhkan diri. Bertindak daripada sekarang. Menyelamatkan diri daripada sebab-sebab yang memasukkan kita ke dalam neraka Allah. Daripada sekarang kita kena usaha. Kalau kita tak usaha secepat mungkin, andai kata malam ni karang nyawa kita diambil oleh Allah, inilah di antara benda yang pasti kita akan jumpa dan rasa sendiri. Sebab tu jangan tangguh-tangguh dah. Jangan tangguh-tangguh dah. Kita dah pernah rasa buat maksiat macam-macam. Allah dah bagi rasa macam-macam maksiat, kita dah buat dah. Tinggallah. Sudah-sudahlah. Tinggalkanlah masa tu. Yang sudah-sudah baiki diri kita. Dekatkan diri dengan agama, dekatkan diri dengan ilmu. Barulah insya-Allah nanti kesenangan akhirat tu dalam tangan kita, insya-Allah. Insya-Allah. Sudah-sudahlah. Maksiat dengan perempuan, nak zina, nak arak, nak judi, nak dedah aurat, gaul bebas, semua rasa dah. Semua Allah bagi rasa dah. Taubatlah. Maknanya kita tidak lagi diambil nyawa oleh Allah Ta'ala. Kalau Allah ambil nyawa kita dalam keadaan kita masih lagi buat benda-benda macam tu, alangkah celakanya hidup kita. Malam ni Allah takdirkan telinga kita boleh dengar benda ni. Sebenarnya ingatan daripada Allah, bukan daripada saya. Bukan daripada saya, daripada Allah. Hakikatnya nak menegur kita semua, nak mengingatkan saya khususnya dan kawan-kawan lain yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, agar merenung, berfikir betapa susahnya hari kiamat tu besok. Betapa susahnya keadaan kehidupan di hari kiamat tu besok, di hari akhirat tu. Tidak pernah seorang manusia yang hidup atas dunia ni jumpa kesusahan seperti kesusahan akhirat, yang paling ringan sekali. Maknanya sesusah-susah manusia atas dunia ni,
Tidak pernah dia tu maknanya merasai kesusahan yang setanding dengan seringan-ringan susah di hari kiamat. Tak pernah. Sesusah mana pun atas dunia. Nak dibandingkan dengan kesusahan akhirat, tak sama. Walaupun kesusahan yang paling ringan sekali. Cuba kita bayangkan kalau yang paling berat macam mana. Yang paling berat, yang paling ringan pun tak ada standing. Na'udzubillah. Ni bukan cerita bohong. Ni kitab ni bukan ambil daripada fikir-fikir, tuan-tuan. Ni kitab ni ambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua dia buat dalam bentuk cerita begini. Dalam Quran, dalam hadis Nabi, bukan reka-reka karang-karang, bukan. Jangan samakan kitab-kitab agama ni dengan komik-komik, majalah-majalah, surat-surat khabar yang tuan-tuan baca. Kitab-kitab agama ni dikarang oleh orang bertakwa, orang yang takut dengan Allah. Dia tak masukkan cerita sia-sia dalam ni. Dan belenggu-belenggu. Dan dibelenggu tangan-tangan mereka itu. Dikapuhkan tiap-tiap seorang daripada mereka itu dengan seekor syaitan. Tadi gantai masukkan ke mulut, keluar kat dubur. Kemudian tangan-tangan ni pula dibelenggu dengan rantai neraka tadi, ditambat sekali dengan syaitan. Sebab apa? Di dunia dulu menurut perkataan, menurut perintah syaitan. Dia bukan jadi hamba Allah, tapi jadi hamba syaitan. Hamba yang mengikut kehendak syaitan. Na'udzubillah. Moga Allah jauhkan kita semua. Kita nak tak diri kita jadi macam ni? Kita nak tak diri kita jadi macam ni? Ataupun kita nak tak isteri kita nanti jadi macam ni nasibnya di hari kiamat? Kita nak tak besok anak-anak kita jadi macam ni di hari kiamat? Kalau tak nak, sebab tu Allah pesankan, ku anfusakum, jaga diri kamu dan jaga anak bini kamu daripada neraka Allah. Kena bersungguh-sungguh. Kita ibu bapa khususnya, suami khususnya, kena selamatkan diri, jaga diri daripada membuat sebab-sebab diazab oleh Allah. Di samping tu ingatkan anak dan isteri kita, bimbing anak isteri kita ke dekat kepada Allah. Sudah-sudahlah dengan dunia kita tu. Sudah-sudahlah dengan mengikut cara hidup yang bukan Islam tu. Sudah-sudahlah. Taubat cepat-cepat, kembali kepada Allah. Pintu taubat belum Allah tutup lagi. Jangan lengah-lengah dah. Malam ni azam nak berubah dah. Malam ni azam nak tinggalkan dah benda-benda tu. InsyaAllah, andai kata malam ni kita letakkan azam kita sungguh-sungguh, minta pada Allah sungguh-sungguh, andai kata malam ni karang nyawa kita diambil oleh Allah dalam tidur, husnul khatimah, matinya mati dalam kebaikan. Matinya dalam kebaikan. Sungguh sahabat. Contohnya ada di antara kita, contohnya malam ni bila dengar benda macam ni, takut dia, risau dia, bimbang dia. Lalu dia azam menyesal. Menyesal kesilapan dan kesalahannya, kelekaan, kelalaiannya yang selalu mengikut bisikan syaitan dan nafsu, membelakangkan akhirat, membelakangkan agama. Malam ni dia beristighfar, dia bertaubat, mengaku bersalah dengan Allah, azam nak jadi baik, azam nak bawa diri, azam nak bawa anak isterinya dekat kepada Allah, dekat kepada ilmu. Andai kata tak sempat lagi, tapi dia dah azam dah malam ni, mati dia malam ni, husnul khatimah, matinya Allah gugurkan dosa-dosa dia semua. Beruntunglah dia. Tapi kalau yang tak ada azam lagi benda macam tu, dia masih nak meneruskan lagi, kalau andai kata mati dia malam ni, na'udzubillah min zalik, su'ul khatimah, matilah di dalam kecelakaan. Sebab tu sahabat, jangan lengah-lengah dah, jangan tangguh-tangguh dah. Sampai bila? Sabarlah, nanti di dalam syurga tu Allah siapkan macam jenis kesedapan. Dalam syurga tu apa je kesedapan, kelazatan, kekayaan, kebahagiaan, keagungan, apa yang tak ada dalam syurga tu yang Allah siapkan. Ada segala-galanya. Jauh lebih dahsyat. Kita nak rumah mewah macam mana? Jangan kata 5 tingkat, jangan kata 8 tingkat. Beribu bilik Allah jadikan. Mahligai Allah siapkan daripada apa? Daripada batu permata. Andai kata kita atas dunia kaya, kita ada 10 lapis rumah, ada 100 bilik rumah. Contohnya dalam rumah kita ada 100 bilik, setiap bilik ada kolam mandi contohnya. Tak standing sahabat. Mati tinggal sahabat.
Kita tengok hari ni tadi tengok dekat TikTok orang yang bangga dekat TikTok kat media ni bangga dengan jongkong mahnya, bangga dengan duitnya, tidur atas duit, pijak duit. Kau mati kau tinggalkan semua tu. Kau mati kau tinggalkan semua tu, semua berpindah milik kepada orang lah, orang lain. Beringatlah. Jadi jangan kita jadi tidak cerdik mencari benda yang macam tu yang akan kita tinggal, terlepas kesenangan akhirat yang Allah nak bagi yang jauh lebih berlipat kali ganda dahsyatnya daripada kesenangan dunia. Syaitan nafsu memang mengajak kita supaya terus leka. Hari ni kita sombong, hari ni kita dengar peringatan, kita lari, kita tak nak dengar, kita palingkan muka kita. Allah tak lupa apa yang kita buat. Allah tak lupa apa yang kita buat. Jaga baik-baik. Ingat, makan minum kita Allah yang bagi. Gerak geri kita Allah yang tolong. Kita nak cari makan pun Allah tolong. Jaga, ingat-ingat baik-baik. Allah boleh tarik semua tu sekelip mata je. Hari ni kita kuat, kita hebat, besok lumpuh seluruh tubuh badan kita. Allah Maha Kuasa buat. Allah Maha Kuasa kita. Hari ni kita sihat, hari ni kita kuat. Kita sombong dengan ilmu kita. Besok Allah tarik akal kita jadi gila boleh. Allah tarik otak kita, akal kita tu jadi gila, jadi tak waras. Allah Maha Kuasa. Jadi tak payah sombong dengan Allah. Jangan. Ingat ni semua ni kebijaksanaan, pengertian, kefahaman tentang ilmu dunia, tentang pekerjaan, tentang usaha kita ni Allah yang bagi. Allah tak larang kita nak cari kaya. Kau nak kaya, kau kaya lah macam mana pun, tapi jangan lupakan Allah. Kau nak jadi billionaire, kau nak jadi ahli perniagaan yang berjaya, jadilah, tapi jangan melupakan Tuhan yang memberikan kau kekayaan tu. Jaga baik-baik. Jadi pakak-pakak beringat. Jadi tadi macam mana keadaan ahli neraka tadi? Dimasukkan gantai-gantai daripada api neraka tu, daripada mulut keluar ke dubur dia. Kemudian tangannya dibelenggu, diikat sekali dengan syaitan. Ditambatkan sekali dengan syaitan. Na'udzubillah min zalik. Dibelenggukan tangan-tangan mereka itu, dikapuhkan tiap-tiap seseorang daripada mereka itu dengan seekor syaitan, dan memukul oleh malaikat-malaikat dengan beberapa penyemak. Maknanya rotan lah. Dan pemukul daripada besi. Na'udzubillah min zalik. Kena sesah dengan malaikat dengan besi dah. Dan dikatakan bagi mereka itu, Zuku azaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Rasalah kamu akan azab neraka yang telah adalah bagi kamu dahulunya dengan dia. Bangkit bohong kamu. Maknanya sekarang ni kau rasakanlah azab Allah yang dulu di atas dunia kau tak percaya. Kau tak percaya. Kau dengar cerita azab ni kau gelakkan ni. Kau dengar cerita tentang azab ni kau ketawakan Kau ingat cerita dongeng, kau tunggu nanti. Kata malaikat, kau rasakan sekarang ni apa yang kau dustakan dulu. Atas dunia dulu dah sampai kat telinga kau. Pasal azab, pasal neraka. Kau sengih-sengih, kau ketawa. Kau tak ada rasa takut, kau tak ada rasa bimbang. Hari ni kau rasa sendiri. Na'udzubillah min zalik. Hari ni kau dengar tentang azab, kau kata, cerita entah ya tidak. Kau tunggu. Sampai masa. Kalau kau tak cepat, kalau kita tak cepat kembali kepada Allah, taubat minta ampun, tunggulah. Allah Maha Kuasa nak mengazab sesiapa sahaja. Sekarang ni pun Allah boleh nak turunkan azab atas kita. Sebab itulah Allah jadikan atas dunia ni kesusahan. Sebab tu Allah jadikan atas dunia ni kesakitan, supaya kau fikir betapa dahsyatnya sakit di hari kiamat besok. Sebab tu Allah jadikan atas dunia ni masalah, supaya kau fikir betapa dahsyatnya masalah di hari kiamat besok. Sebab tu Allah bagi kau rasa sakit atas dunia ni, supaya kau boleh mikir betapa dahsyatnya sakit yang Allah siapkan di alam barzah, di alam kubur besok. Sekarang ni Allah bagi kau rasa sempit, supaya kau fikirkan macam mana sempitnya hari kiamat besok, sukarnya hari kiamat besok. Allah bagi kau atas dunia ni macam-macam jenis masalah, pun kau dah tak tahan dah. Allah uji dengan masalah baru. Ada yang nak bunuh diri, yang nak minum racun,
yang nak terjun bangunan, terjun jambatan. Sebab apa? Baru Allah uji dengan masalah, bukan api. Bukan Allah tuangkan air api neraka tu, bukan Allah tuangkan air tembaga menggelegak dalam mulut kita. Dah, belum sampai lagi. Baru Allah bagi masalah. Kita dah tak sanggup dah. Lintang pukang dah hidup dah. Ini kita kata kita hebat. Ini kita kata kita boleh tahan azab neraka Allah tu. Baru bagi masalah. Bukan bagi api. Allah bukan bagi api, bagi masalah je. Sampai terjun bangunan. Sampai putus asa dah. Aku nak mati lagi baiklah kalau macam ni. Ingatkan dapat apa? Masalah je Allah bagi. Supaya kau fikir betapa dahsyatnya masalah yang kau nak hadap besok saat sakaratul maut. Setengah roh kau nak keluar tu, lagi dahsyat masalah daripada tu lagi. Mana kau nak lari? Kau nak lari mana? Kau takkan boleh lari daripada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua ni akan kembali kepada Allah. Sehebat mana, sekuat mana, sedegil mana, sesamsing mana, sesombong mana, akhirnya menghadap Allah Ta'ala juga. Ingat baik-baik. Akan minum kita Allah yang jamin. Akan minum kita Allah yang tangguh. Kita lahir di kalangan keluarga yang senang. Allah yang tetapkan. Bukan pilihan kita, tapi pilihan Allah. Kita dapat berjaya, jadi orang berjaya atas dunia ni sebab Allah yang pilih kita. Bukan kita yang pilih, bukan kita yang kehendak, tapi Allah. Jadi apa balasan kita terhadap Allah yang maha berbuat baik dengan kita ni? Boleh cakap selesa, boleh pandang selesa, boleh dengar dengan selesa, boleh bernyawa dengan selesa. Betul tak? Kita nak balas dengan apa, sahabat? Nak balas dengan apa? Nak berterima kasih dengan Allah bagaimana ni? Pagi, petang, siang, malam duduk dalam kesenangan yang Allah bagi, Allah tolong. Hari ni tak berlaku musibah pada diri kita. Ada orang hari ni patah tangan, patah kaki, sakit jantung, sakit kanser sini, kanser sana, bedah sini, bedah sana. Betul? Kita tak ada pun. Tengok, okey je. Anggota kita sejahtera, selamat je. Itu penjagaan Allah. Berapa ramai hari ni orang atas jalan raya tu kemalangan. Kita selamat sampai rumah, selamat pergi kerja, selamat balik kerja, boleh jumpa anak bini kita. Siapa yang tolong tu kalau bukan Allah? Tak reti nak terima kasih ke dengan Allah? Tak tahu nak bersyukur ke dengan Allah? Inilah kita ni manusia. Bila Allah bagi benda senang, kita tak bersyukur, tak terima kasih. Bila Allah uji kita dengan kesusahan, kita menyalahkan Allah. Kata Allah tak adil, Allah berat sebelah, Allah zalim, Allah gini. Waktu Allah bagi senang, kita sombong, kita tak ingat pun kepada Allah. Tak tahu pun nak terima kasih dengan Allah. Syukur. Allah suruh balas dengan syukur. Kalau nak balas, tak terbalas, sahabat. Nikmat sebelah mata ni, kata ulama, sebelah mata ni kita boleh memandang dunia ni. Nikmat sebelah mata ni kalau nak bayar dengan Allah, kena buat ibadat 300 tahun baru boleh bayar nikmat sebelah mata ni. Tu nak bagi tahu nilai melihat dengan sebelah mata ni menyamai beribadat beratus tahun. Dah sebelah lagi nak bayar dengan apa? Geng, sahabat, nak bayar dengan apa yang sebelah lagi? Tangan boleh bergerak, boleh mencapai ni, nak bayar dengan apa pula? Tangan kanan, tangan kiri ni. Organ-organ dalaman ni berfungsi ni. Nak bayar dengan apa pula? Akal boleh berfikir ni, telinga boleh mendengar ni, lidah boleh bercakap ni. Makan makanan boleh rasa nikmat, rasa lazat ni. Bukankah Allah yang bagi? Nak bayar dengan apa pula? Sebab tu Allah tak suruh kita bayar, Allah suruh kita bersyukur. Gunakan kepada perkara yang Allah redha. Taat kepada Allah. Allah suruh solatlah. Lepas tu kau nak pergi cari kaya, kau pergilah cari. Allah suruh mengaji. Time mengaji, lepas mengaji kau nak cari harta benda, pergilah cari. Betul tak? Adakah Allah Ta'ala suruh kita duduk atas tikar sejadah 24 jam? Haram kalau tinggalkan. Dah. Adakah Allah suruh kita baca Quran 24 jam? Dah. Adakah Allah Ta'ala, Nabi suruh kita duduk dalam majlis ilmu pagi, petang, siang, malam sampai mati? Dah. Ada masa-masa Allah tahu kita duduk atas dunia ni, ada keperluan dunia kita. Allah yang ciptakan kita dan Dia yang maha mengetahui apa keperluan kita. Allah cuma nak minta kita khidmat pada Dia sikit je. Dan semayang, berhenti semayang 10 minit je semayang. Duduk majlis ilmu 1 jam je paling lama.
Tu pun panas dah punggung, panas telinga, panas hati, macam-macam. Bukan suruh duduk majlis ilmu sampai ketua. Duduk dengar 1 hari 1 jam. Lepas tu pergilah. Kau nak pergi buat apa? Nak pergi makan, nak pergi lepak, nak pergi apa? Pergilah. Nak lepak kedai kopi, pergilah. Nak pergi jumpa kawan, pergilah. Nak bersukan, pergilah. Bukan atas dunia ni Allah larang tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh berharta, tak boleh berpakaian, tak boleh apa. Tak. Cuma jangan melampau batas. Sampai kita ambil benda-benda ni melupakan Tuhan yang bagi. Dia bagi, kita ambil. Tapi dia kita lupakan. Kita bangsa manusia macam mana? Kita bangsa hamba macam mana? Kalau kita tolong orang, orang tak terima kasih, pandai kita marah pula. Betul? Pandai kita berasa hati, pandai kita sakit hati. Bila kita tolong orang, orang tak terima kasih pun cukup lah. Sakit hati kita dah. Ni kita duduk dalam pertolongan Allah berapa banyak, berapa lama. Daripada dalam perut mak kita, Allah jaga kita. Daripada dalam perut kita, Allah jaga kita. Bagi makan, minum dalam perut mak kita tu. Kalau tidak, lama kita mati dalam perut tu. Keluarnya selamat. Sampai sekarang besar dah. Nak mati dah, nak balik-balik dah kepada Allah. Tak pernah sekali pun Allah tinggalkan kita. Tapi Allah suruh semayang kita macam-macam. Allah suruh mengaji kita macam-macam. Lepas tu tadah tangan. Kalau bekerja nak berjaya, kalau berniaga nak jadi kaya, Allah bagi. Duduk seorang nak jodoh, Allah bagi. Berkahwin tak ada anak, Allah bagi. Kita makna Allah nak ikut kehendak kita. Kehendak kita semua kita nak Allah tunaikan. Tapi kehendak Allah, perintah Allah kita tak peduli. Cuba kita renung diri kita ni hamba yang jenis macam mana. Kita ni jenis hamba yang macam mana. Kita ni selalu nampak orang tak baik. Orang jahat, orang tak baik, orang tak kenang budi. Dah kita kenang budi ke? Kenang ke budi Allah tu? Duk tolong jaga anak bini kita. Tolong bagi kekayaan, kejayaan pada diri kita, pada anak-anak kita. Nak bayang apa sahabat? Besok ditanya oleh Allah. Ya Allah. Maka tak ada masa dah sahabat. Tak ada masa dah. Bagi masa kita baik-baik. Cari harta, carilah. Nak cari kekayaan, carilah. Nak cari populariti, carilah. Agama jangan tinggal. Daripada agama ni nanti, yang lain-lain tu jadi baik, insya-Allah. Bila ada ilmu agama dalam diri, harta kau akan jadi baik. Apa yang kau miliki akan jadi baik. Harta yang baik, dunia yang baik, duduk pada orang yang baik-baik je. Mana kalau harta benda ni akan jadi jahat bila dia duduk pada orang yang jahat dengan Allah Ta'ala. Semua tu akan jadi jahat. Semua tu akan jadi celaka. Semua tu akan jadi binasa. Kemudian apa lagi katanya? Jadi katanya malaikat sekarang ni kau rasakanlah azab yang dulu kamu dah dengar dah. Dulu atas dunia dulu dah dengar dah. Ulama tu ingatkan, ulama tu ingatkan, ustaz tu ingatkan, ustaz tu ingatkan, kawan tu ustazah ni, ustaz tu ustaz ni yang bertauliah, yang tak bertauliah. Ingatkan dah, pesan dah, mari belajar, jangan buat begini, jangan buat begitu, sudah-sudahlah, taubatlah, marilah. Besok ingatkan lagi, marilah. Besok lusa ingatkan lagi, mati tu guru tu, mati ustazah tu, ganti orang lain pula. Ingatkan lagi kita. Kita nak kata tak pernah dengar. Telinga ni nanti jadi saksi. Ya Allah, aku pernah dengar benda-benda tu. Telinga ni nanti akan bercakap dengan Allah. Kita nak kata tak pernah dengar, tak boleh. Lengkap dicatat oleh malaikat. Nak kata ya Allah, minta maaf lah, dulu tak pernah dengar pun, tak ada orang pesan pun, tak ada orang ajak pun, tak ada orang marah pun, tak ada orang sindir pun. Ni jawab ni. Ni akan jawab ni. Kiri kanan ni jawab. Mana kita nak lari? Tak boleh lari. Sebab tu kita kena takut. Kena takut. Sebab urusan akhirat ni bukan benda main-main. Tempat yang kita nak pergi ni bukan tempat permainan. Tempat yang sangat menggerun, menakutkan. Kalau celaka selama-lamanya. Kalau dia bahagia selama-lamanya. Allah siapkan dah dalam syurga tu. Kau nak suka apa? Kau suka perempuan? Kau suka perempuan? Allah siapkan bidadari tu. Beribu dalam syurga tu untuk kau. Beribu. Bukan 2-4 orang, bukan sahabat. Beribu.
Kau kaki perempuan atas dunia ni, sudah-sudahlah, berhentilah, taubat kepada Allah, beramal soleh. Ada untuk kau nak jamu hawa nafsu kau, nanti dalam syurga tu ada tu, bidadari tu ada Allah bagi. Bukan seorang, beribu. Nanti akan datang cerita pasal syurga pula. Ni cerita pasal neraka tu. Yang perempuan suka apa? Perhiasan, emas, perak, intan, berlian. Jangan risau. Jangan sebab benda tu atas dunia ni kau nak cari kekayaan, perhiasan, cincin, gelang, rantai, apa lagi? Kekayaan, kemewahan. Allah siapkan dalam syurga. Kau suka rumah mewah-mewah, Allah siapkan mahligai beribu bilik ni. Setiap bilik ada pelayan ni, ada khadam ni. Bukan daripada batu simen ni dak, daripada permata sahabat. Daripada luar tu nampak perhiasan dalam syurga tu bagaimana. Subhanallah. Ada atas dunia ni orang rumah dia dibina daripada batu permata ada? Tak ada. Tak ada lagi. Batu permata. Rumahnya daripada batu permata. Jadi dalam syurga besok bukan pakai saja batu permata, duduk dalam batu permata. Subhanallah. Maha kuasanya Allah. Dah berapa kali tu? Sewa sebulan berapa? Tak ada sewa. Ambillah. Kau duduklah dalam tu, milik kau selama-lamanya Allah bagi. Sebab apa? Dulu kau dah macam-macam berkorban atas dunia, berpegang dengan perasaan kau nak mentaati perintah Allah. Sakit jiwa kau nak meninggalkan dunia, sakit jiwa kau nak meninggalkan benda-benda maksiat. Kau sabar. Inilah balasan Allah bagi. Padahal tak padan dengan pengorbanan kita tu. Apa lagi? Perhiasan. Macam-macam perhiasan dalam syurga tu Allah siapkan. Pinggan mangkuknya daripada intan, berlian, emas, perak yang tak ada atas dunia. Atas dunia ni orang lelaki suka apa? Kawasan jajahan, tanah, pentadbiran. Atas dunia tu Allah, di hari kiamat tu Allah bagi syurga yang seluas langit kau tadbirlah seorang, milik engkau, kau ambil lah selama-lamanya. Tak ada bergaduh dah dengan orang lain. Jadi tak payahlah sebab dek tanah kau bergaduh, buang adik-beradik, buang mak bapak, buang kawan-kawan, sanggup fitnah orang lain tanah punya pasal, kawasan jajahan punya pasal. Ada nikmat yang tunggu engkau dalam syurga tu. Seluas langit bumi, selekeh-lekeh pangkat ahli syurga. Selekeh-lekeh sahabat. Selekeh-lekeh selekeh-lekeh ahli syurga tu Allah bagi kawasan jajahannya seluas langit bumi. Bayangkan kalau dia orang soleh, bayangkan kalau dia orang soleh, agak-agak seluas mana syurga milik dia Allah bagi. Oh, dahsyat nikmat syurga. Tapi nak sampai situ kena jumpa benda yang menyakitkan. Sakit hati, sakit nafsu kita, sakit telinga, sakit hati. Nak kena lawan hawa nafsu tu pedih, sakit je. Sabar tu sakit, sabar tu pedih. Tapi penghujungnya nikmat yang selama-lamanya. Jadi jangan dengan sebab benda-benda dunia yang macam tu kita terlepas kesenangan akhirat yang kekal selama-lamanya. Cakap dengan anak bini kita, sabar-sabarlah. Ada nikmat Allah menanti kita, yang bersifat kekal, yang jauh lebih dahsyat daripada rumah mewah kita, iaitu syurga Allah. Syurga Allah. Kemudian adapun segala orang mukmin yang berdosa daripada umat kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sabit pada setengah-setengah riwayat hadis, tatkala menutung oleh malaikat akan mereka itu. Apa maksud menutung ni? Makna ditarik dengan seksa. Menarik oleh malaikat dengan azab. Ditarik, direnggut, disentak. Itu maksudnya. Sewaktu orang mukmin yang berdosa tadi tu, ni dia mukmin, hatinya beriman, percaya kepada Allah, akidahnya betul, tapi dia buat maksiat. Itu maksud mukmin yang asi.
Dia tak solat, dia tak puasa, dia minum arak, dia berjudi, dia berzina, dia dah aurat dan macam-macam lagi. Dia beriman. Yang ni keadaan besok di hari kiamat. Sewaktu malaikat tu menyentak, menarik mereka tu dengan seksaan akan mereka itu, maka menyeru mereka itu orang mukmin tadi. Orang mukmin tadi menyeru, memanggil, wahai Muhammad, wahai Muhammad, wahai Muhammad, wahai Muhammad, hei Muhammad, hei Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala melihat oleh malaikat mereka itu oleh Malik, tatkala mereka itu melihat, maka tatkala melihat oleh mereka itu akan malaikat, bila orang mukmin yang berdosa tadi tu, pendosa-pendosa di kalangan orang beriman tadi, bila mereka itu melihat saja malaikat Malik Zabaniyah tu, lupa mereka itu akan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi terlupa terus. Sebelum tu duduk seru, ya Muhammad, ya Muhammad, nak minta tolong, nak minta syafaat. Dulu atas dunia, agama yang Nabi Muhammad bawa, kau buat tak kerti je. Kita buat tak tahu je, buat tak peduli je, buat tak ada nilai je, buat tak ada harga je. Dulu Nabi seru kita, suruh semayang, suruh puasa, suruh zakat, suruh haji, suruh umrah, suruh menuntut ilmu. Kita tak peduli pun. Kita tak hafik kan, kalau bahasa kita tak hafik kan pun, tak ambil pusing pun apa yang Nabi seru. Oh, nanti hari kiamat seru nak memanggil Nabi Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Bila nampak aja malaikat Malik Zabaniyah, terlupa langsung terus nama Muhammad tu, hilang daripada ingatan ni. Sebab apa tu? Terlalu takut, terlalu gerun melihat malaikat Zabaniyah. Kerana takut dan gerun akan Malik, maka berkatalah Malik Zabaniyah tadi, siapa kamu ini? Malaikat Zabaniyah tanya, siapa engkau ni? Malaikat Zabaniyah kata, siapa engkau ni? Yang panggil Muhammad ni kau siapa? Maka jawab mereka itu, kami ini ialah daripada orang-orang yang menurun oleh Allah Ta'ala akan Quran di atas mereka itu. Dia tak ingat nama dah. Jadi bila malaikat Malik tanya, kau orang ni siapa? Kau ni siapa ni? Kami ni, jawabnya orang beriman yang berdosa tadi tu, kami ini adalah di kalangan umat orang yang diturunkan oleh Allah Ta'ala akan Quran di atas mereka itu. Dan kami ini daripada orang-orang yang puasa bulan Ramadan. Maka berkata Malik, tidak diturunkan Quran melainkan di atas Muhammad alaihi salatu wassalam. Jadi bila malaikat Malik dengar perkataan orang mukmin yang berdosa tadi tu, kami ini daripada umat yang diturunkan Quran, yang disuruh puasa bulan Ramadan, lalu Malik Zabaniyah kata apa? Tidak diturunkan Quran itu melainkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala mendengar mereka itu akan nama Muhammad, makna selepas daripada disebut oleh malaikat Malik tadi, maka berjeritlah mereka itu, berteriaklah, mengaunglah, menjeritlah, dan berteriaklah ke semua mereka itu dengan kata mereka itu, kami daripada umatnya Nabi Muhammad SAW. Kami ini daripada umat Muhammad. Baru nak mengaku kami ini daripada umat Nabi Muhammad SAW. Kami daripada umat Nabi Muhammad SAW. Waktu itulah nak menyebut, waktu itulah nak mengaku umat Nabi Muhammad SAW. Dulu atas dunia, Nabi pesan, Nabi suruh, Nabi ajak kita buat pekak, buat tak peduli, buat tak hargai pun agama yang Nabi bawa, tak hargai pun syariat yang Nabi bawa, tak hargai pun Quran yang Nabi bawa. Kita pelekehkan, kita persendakan, kita belakangkan. Jadi dah bila bertemu dengan azab yang macam tu, barulah panggil Muhammad, kami ni umat Muhammad, kami ni umat Muhammad, kami ni umat Muhammad. Maka berkata Malik bagi mereka itu, adalah tidak ada bagi kamu di dalam Quran itu yang menegah daripada segala maksiat. Waktu tu Malik Zabaniyah kata, kalau kau mengaku yang kau ni umat di kalangan Nabi yang diturunkan Quran, adakah dulu waktu kau hidup atas dunia, adakah kau tak tahu di dalam Quran tu apa? Di dalam Quran itu yang menegah daripada segala maksiat. Bukankah dalam Quran tu dulu Allah Ta'ala suruh meninggalkan maksiat? Tadi kau ngaku, kau kata kau umat daripada Nabi yang diturunkan Quran.
Bukankah dalam Quran tu ada Allah melarang kamu daripada melakukan maksiat? Mana? Tegahan-tegahan Allah lah maksiat ni. Benda yang dibenci oleh Allah, yang disuruh tinggal. Maka apabila berhenti dan sampailah mereka itu di tepi neraka. Ni cerita orang mukmin ya. Ni cerita orang mukmin ni. Bayangkan, na'udzubillah min zalik. Sebab tu Nabi sedih. Nabi sedih bila Nabi dah tahu dah. Nabi dah menunjuk, dah diberitahu oleh Allah Ta'ala berapa ramai umatnya yang akan dibakar oleh Allah. Nabi sangat-sangat sedih. Tapi nak kata apa? Itu kehendak Allah, itu keputusan Allah. Nabi sangat-sangat sedih. Sebab Nabi sangat-sangat kasih, sangat-sangat sayang, sangat-sangat ingat kepada kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi nak kita ni selamat semuanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak pernah lekang daripada hati dan ingatan Nabi SAW tentang umatnya. Punya sayangnya Nabi. Ni tiba-tiba dapat ketetapan keputusan daripada Allah, ada di kalangan umatnya sendiri yang beriman yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Nabi tak tahulah punya sedih macam mana, punya hancurnya hati Nabi SAW, punya sedihnya hati Nabi SAW. Tapi akur dengan takdir Allah, akur dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni dah dia. Ni dah dia umat Nabi Muhammad SAW yang beriman tapi diazab oleh Allah, masuk dalam neraka juga. Bukan neraka tu semua untuk orang kafir dah. Orang Islam, orang beriman pun ramai dalam tu. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita, anak isteri kita, sahabat andai kita, kenalan-kenalan kita, semuanya terkecuali diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan sampai mereka itu di tepi neraka. Bila sampai orang mukmin yang berdosa tadi di tepi mulut neraka tu, dan menilik mereka itu kepada neraka, bila dia tengoknya neraka tu bagaimana, dan kepala malaikat Zabaniyah, mana ketua-ketua malaikat Zabaniyah, berkatalah mereka itu, "Hei Malik, wahai malaikat Zabaniyah, wahai malaikat azab." Ini rayuan dia. Ini rayuan orang mukmin yang nak dihumban dalam neraka. Dalam neraka tu, "Hei malaikat, wahai malaikat Malik, benarlah dan izinlah engkau bagi kami ini supaya kami ini menangis dan meratap di atas diri kami. Bagilah izin sebelum kau humban dalam neraka ni, bagilah kami ni menangis betul-betul dengan harapan diampunkan oleh Allah, dengan harapan diampunkan dosa-dosanya oleh Allah dan diselamatkan daripada dihumban dalam neraka Allah. Waktu tu minta izin. Minta izin dengan Malik Zabaniyah tadi. Makna sebelum humbankan dalam neraka ni, bagilah kami ni peluang terakhir, meratapi, menyesali segala dosa dan kesalahan kami ni. Bagilah kami ni peluang. Bagilah kami ni peluang, wahai Malik Zabaniyah. Jangan humban dulu. Jangan humban dulu kami ni dalam neraka. Bagi kami ni peluang dulu. Masa itulah menyesal sesal-sesalnya. Insaf-insafnya di atas diri kami. Maka Malik pun benar. Makna malaikat Malik pun membenarkan, memberikan keizinan. Makna silakanlah. Silakanlah menangis, silakanlah meratap, silakanlah menyesal, silalah. Kata Malik Zabaniyah. Dan izinlah bagi mereka itu orang mukmin yang berdosa tadi, ahli maksiat tadi. Maka mereka itu pun menangislah dan merataplah sehingga habis. Makna sehabis-habis meratap, sehabis-habis mengaku bersalah, berdosa dengan Allah, sehabis-habis menyesal. Keluarlah air mata bagi mereka itu, tidak tinggal setitik pun. Sampai habis dah air mata, tak ada keluar dah air mata dah pada waktu tu. Pada mata-mata mereka itu. Maka menangis pula. Makna terus walaupun air mata dah tak ada dah, menangis juga. Menyesal, sehabis-habis menyesal dah. Sebab dah nampak janjian azab tu. Dulu atas dunia persendakan, dulu atas dunia tak percaya, dulu atas dunia tak risau, dulu atas dunia tak takut, dulu atas dunia tak pedulikan. Bila dah tengok depan mata sendiri, dah rasa sendiri dia punya azabnya, masa itulah menyesal. Dan keluarlah darah-darah daripada mata-mata mereka itu. Na'udzubillah min zalik. Menangis dengan darah dah. Keluar darah ni daripada mata-mata ni, menyesali dengan harapan Allah ampunkan. Dengan harapan Allah ampunkan. Padahal atas dunia ni kalau nak menyesal tak sampai pun.
tak suruh pun menangis sampai keluar air mata darah tu. Cukup dengan syarat-syarat taubat tadi, mengaku bersalah, menghinakan diri, minta ampun dengan Allah, menyesal azam tak nak ulang lagi. Bila cukup syarat-syarat tu, Allah ampunkan dosa jadi seperti bayi yang baru dilahirkan. Maka sekarang ni, walaupun menyesal sesesal-sesalnya sampai dah habis air mata dah, bertukar keluar darah pula daripada matanya, maka Malik pun berkata, lalu malaikat Zabaniyah pun berkatalah, amboi eloknya dan comelnya kalau menangis di dalam dunia. Mana ni bahasa kitab dia lah, makna bahasa Melayunya, bahasa kitanya. Alangkah bagusnya, alangkah eloknya, alangkah untungnya kalau di atas dunia kau menangis macam ni, menyesali di atas dosa-dosa yang kau buat dengan Allah. Alangkah eloknya dah. Alangkah bagusnya, alangkah bermanfaatnya, alangkah beruntungnya, alangkah bertuahnya kalau atas dunia dulu kau menyesal, kau menangis, kau insaf macam ni. Kerana takut kepada Allah. Kalau dulu atas dunia, sebesar mana pun dosa kau, sebanyak mana pun dosa kau, sebanyak mana pun arak yang kau dah tunggang, perempuan yang kau dah zina, apa lagi yang kau dah buat, kalau kau menyesal sungguh-sungguh atas dunia dulu kembali kepada Allah, tentu dosa-dosa kau diampunkan oleh Allah. Allah dah bagi tahu dah. Sesungguhnya dia Maha menerima taubat bagi siapa-siapa yang ikhlas, yang jujur mengaku bersalah dengan Allah. Allah tahu kita ni berdosa. Dia pencipta kita. Dia tahulah kita ni susah nak buat taat, dia diganggu, dikacau oleh nafsu setan, dunia makhluk. Sebab tu Allah sangat-sangat nak memberikan keampunan. Cuma Allah nak kita ni merendahkan diri. Merendahkan diri. Mengaku, ya Allah aku dosa. Ya Allah aku bodoh, ya Allah aku jahil, aku ni gilakan dunia, aku ni ditipu oleh nafsu setan, aku mengaku bersalah, ya Allah. Ni sekarang ni aku datang menghadap-Mu minta ampunkan aku, maafkan aku, ya Allah. Allah ampunkan. Aku azam dah tak ulang lagi, ya Allah, sampai bila-bila aku azam nak jadi orang bertakwa, aku azam nak baiki diri aku, ya Allah. Allah ampun. Walaupun umurnya sekarang ni 100 tahun, tak pernah pun sujud kepada Allah. Tak pernah pun mulutnya mengucap Allah. Tak pernah pun mulutnya bersalawat. Tak pernah pun dia beristighfar dalam umur dia 100 tahun tu. Contohlah, pagi, petang, siang, malam memang bergelumang dalam dosa maksiat. Tapi kalau dia taubat sungguh-sungguh kepada Allah, sejujur hatinya, seikhlas hatinya, menghadap Allah, penuh hina diri, mengaku berdosa, mengaku bersalah, mengaku jahat, mengaku lupa, mengaku lalai, Allah ampunkan dia. Bersih, tak ada dosa lah. Seperti bayi yang baru dilahirkan. Sebab tu gugi kita ni. Gugi kita pendosa ni. Kalau tak nak kembali kepada Allah, guginya lah. Janganlah sampai sini. Janganlah sampai tunggu dekat tempat ni kita nak menangis. Sampai air mata darah pun tak ada apa faedah dah. Sikit pun tak ada dah faedah yang kita akan dapat. Tengok tu malaikat kata apa tu. Alangkah eloknya kalau atas dunia dulu kau menangis. Kalau atas dunia dulu kau menangis, macam ni kau tangis, macam ni kau menyesal, alangkah eloknya. Nescaya tidak mengenai akan kamu oleh api neraka pada hari ini. Kalau dulu atas dunia kau menangis macam ni, kau menyesal macam ni, kau insaf macam ni, nescaya hari ini kau tak akan bertemu dengan neraka Allah. Tapi dah terlambat. Dulu banyak tok guru, ustaz, ustazah nasihatkan kita, ajakkan kita tak percaya, kita ejek-ejek, kita perlekeh, kita persenda. Itulah tadi balasan orang yang sombong. Balasan orang sombong. Sebab tu jangan sombong, rendah diri. Kalau salah ngaku salah dengan Allah. Kita sesama manusia ni pun, kalau orang buat jahat dengan kita, ngaku salah, insya-Allah kita maafkan dia. Lembut hati kita. Betul. Orang buat salah, dia ngaku salah. Betul-betul dia ngaku, minta maaf bang, saya ngaku salah bang. Lembut hati kita, sejuk hati kita. Tapi yang akan menjadikan kita marah, lagi marah kalau dah salah tapi tak mengaku. Ini lagi kita menyirap, lagi kita marah. Itu kita, ini Tuhan pengasih, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sifatnya tak sama dengan kita. Sebab tu siapa hamba yang minta nak bertaubat kepada Allah, nak kembali kepada Allah. Tapi ingatlah, nak kembali kepada Allah ni dengan ilmu, jangan dengan nafsu. Dengan ilmu, mesti belajar.
Sebab ilmu itulah jalan dia. Ilmu itulah pedoman dia. Tu pedoman dia. Nak berhijrah, pedoman dia ilmu, bukan nafsu. Belajar, mengaji. Cari guru yang betul akidahnya, yang betul syariatnya, belajar istiqamah, buat jadual waktu mengaji sungguh-sungguh. InsyaAllah, andai kata tak sempat nak cover balik dosa-dosa, nak cover balik amal kita tu, sehari dua lepas kita berubah, bertaubat, dia mati. Husnul khatimah, matinya baik, bangkitnya pun baik besok insya-Allah. Setan nafsu kata jangan. Dia nak tangguhkan kita, nak lekakan kita supaya mati dalam keadaan tak sempat nak berubah, mati dalam keadaan sesat, mati dalam keadaan leka, mati dalam keadaan lupa, sebab besok sama-sama dihumban oleh Allah dalam neraka. Tadi kan kat atas tu dah bagi tahu, orang nak masuk neraka tu besok akan ditambat dengan syaitan sekali. Sebab tu setan ni, dia punya terbiak dia, sifat dia dengki. Biar sama-sama tak masuk syurga. Biar sama-sama tak boleh masuk syurga. Puas hati dia. Sebab tu dengki khianat dengan anak cucu Adam ni. Sebab memang Allah laknat dah, Allah haramkan dah mereka tu daripada syurga Allah. Jadi dia berdendam, berdengki. Biar sama-sama tak dapat syurga. Aku akan pastikan, aku akan sesatkan kau, aku akan tipu daya kau sehabis-habisnya. Aku akan pastikan kau akan terjun dalam neraka bersama-sama dengan aku. Biar sama-sama tak dapat nikmat Allah. Sebab tu kita kena hati-hati. Waspada. Sebab tu bila ada orang ajak kita kena terima kasih banyak-banyak dengan Allah. Syukur, ya Allah, sejahat-jahat aku kau ingat lagi aku, ya Allah. Sejahat-jahat aku, ya Allah, kau ingat lagi aku. Kau tarik aku, kau letakkan juga aku, kau singgahkan juga aku dalam majlis ilmu. Tuan-tuan, kawan-kawan, jangan pandang saya. Jangan pandang saya sebagai sebab je ni. Hakikatnya Allah lah yang nak sampaikan benda tu dalam hati kita. Allah lah yang nak sampaikan benda ni pada telinga kita. Allah tahu ada yang perlukan. Jangan pandang makhluk tu. Syukur kepada Allah yang menyampaikan pada hakikatnya. Menunjukkan Allah masih ingat kepada kita dengan ingatan yang baik. Itu menunjukkan Allah masih memandang kita dengan pandangan yang baik. Bukan maksudnya ada orang yang tak pandang. Semua makhluk dipandang oleh Allah, tapi ada yang dipandang oleh Allah dengan pandangan penuh kebencian, kemurkaan daripada Allah. Jadi menangis di dalam dunia, alangkah eloknya kalau kamu menangis di dalam dunia. Kerana takut kepada Allah, nescaya tidak mengenai akan kamu oleh api neraka pada hari ini. Di sini kesemua yang berakal. Tu nasihat. Ni nasihat daripada tuan pengarang kita. Di sini maknanya kesemua orang yang berakal reti dan faham bahawasanya buku sesal itu, maknanya perkara-perkara sesal itu. Orang-orang tua berkata apa? Orang tua berkata apa? Tak lepas dahulu, hanya di belakanglah. Maka apakah memberi faedah kepada yang menyesal itu? Melainkan bertambah-tambah sukar. Bertambah-tambah sugur, maknanya bertambah-tambah susah. Bertambah-tambah sugul dan susah jul. Maksudnya menyesal di hari kiamat tu bukan menambahkan kesenangan, bahkan menyesal di hari kiamat tu menambahkan kesusahan, kecelakaan. Sebab tu dia kata penyesalan di hari kiamat ni penyesalan yang tidak berkesudahan. Menyesal di hari kiamat ni takkan ada sudah sampai bila-bila. Sebab apa? Dia azab selama-lamanya. Menyesal lah. Tak berhenti. Kalau berhenti, tak apa. Tak berhenti. Dia azab. Orang lain duduk dalam nikmat, kesenangan, keseronokan dalam syurga tu. Dengan anak bininya berseronok, dengan anak bininya dalam syurga. Boleh menziarahi di antara satu dengan yang lain. Duduk dalam kekayaan, kerajaan yang luas Allah baginya kekal selama-lamanya. Tidak ada perkataan yang menyakitkan, tak ada orang hasad dengki dalam syurga, tak ada orang iri hati dalam syurga. Semuanya perkataan baik-baik. Dengar perkataan ahli syurga itu pun menyeronokkan, membahagiakan. Dunia ni perkataan menyakitkan. Kaya-kaya pun kita, sampai juga benda-benda yang menyakitkan kita dengar, betul? Kaya kita, hebat kita, manager besar. Duit ratus ribu, tapi sampai juga kat telinga kita benda yang kita tak suka nak dengar. Sakit juga hati kita.
Walaupun buat-buat macam tak sakit. Dalam syurga tak. Perkataan mereka dalam syurga ni semua baik-baik. Oh, menghiburkan. Dengar perkataan menghiburkan. Subhanallah. Nanti akan datang cerita tu. Ni kenyataan makanan dan minuman ahli neraka besok. InsyaAllah ni tajuk akan datang. Ni tadi baru masuk lagi. Tu cerita belum masuk lagi. Akan datang ni, tajuk akan datang insya-Allah. Musannif akan terangkan kepada kita supaya dapat kita memikirkan betapa dahsyatnya keadaan kelakuan seandainya kita dihumban oleh Allah Taala dalam neraka tu. Betapalah susahnya, betapa besarlah celakanya. Tak ada faedah kalau kita duduk atas dunia ni, duduk dalam duit, tapi nanti di hari kiamat duduk dalam api, tak ada faedah. Atas dunia ni kita duduk dalam duit, di hari kiamat besok kita duduk dalam api neraka Allah. Tak ada faedah kita duduk atas duit, dalam duit atas dunia. Betul tak? Atas dunia ni kita minum, makan makanan yang lazat-lazat, tapi di hari kiamat besok Allah masukkan api, Allah tuangkan api, air api dalam perut kita. Dalam dunia macam-macam makanan yang lazat, yang nikmat kita telan gitu. Tapi di hari kiamat besok api pula berubah jadi makanan kita. Na'udzubillah min zalik. Baliknya orang yang soleh, orang yang kawal kehidupan di atas dunia ni, dia tak mewah, makan lebih kurang aja. Orang pakai miskin tu makan lebih kurang je atas dunia ni. Tapi hari kiamat besok dijamu dengan nikmat syurga yang sedap, yang lazat, yang nikmat. Yang mana kesedapan dalam syurga tu, sahabat, kawan-kawan semua, kalau nak tahu, rasanya sentiasa berubah, semakin lazat, semakin nikmat. Walaupun makanan yang sama, rasanya sentiasa bertambah lazat. Tak ada nikmat syurga yang rasanya sama. Nikmat berjimat contohnya tak sama. Setiap kali dia berjimat, dia merasakan kelazatan yang bertambah-tambah. Dia makan, dia minum, walaupun katalah minum susu. Dia minum susu dalam syurga tu, tegukkan kali pertama tu sedap, teguk kali kedua lebih sedap lagi yang pertama, kali ketiga lagi sedap daripada yang kedua, yang keempat lagi lazat daripada yang ketiga. Begitulah seterusnya, tidak berkesudahan. Sebab apa tu? Kalau nikmat dalam syurga tu rasanya sama, kita akan jemu. Akhirnya kita akan jemu. Segala nikmat dalam syurga tu yang Allah bagi, nikmat pandang, nikmat dengar, nikmat rasa, nikmat apa semua tu, semua rasanya sentiasa berubah. Kita ni tengok atas dunia ni, kalau kita duduk rumah semewah mana pun, hari-hari belas tahun duduk, bosan tak? Bosan. Tanyalah orang yang rumah mewah-mewah tu. Mula-mula baru buat, dia turun naik rumah dia. Tangga macam tangga Hindustan tu, berbelit kan. Oh, seronok, turun naik turun. Lama-lama jemu dah. Tanya, atas tu ada apa? Tak tahulah, kau pergilah tengok. Aku dah 10 tahun tak naik ke atas tu. 10 tahun tak jemu ke atas. Itu dunia. Itu dunia. Nampak tak? Sehebat mana pun akhirnya tawar juga. Laki kita jemu tak dengan laki kita? Kalau perempuan kalau orang perempuan jemu tak dengan laki? Takaklah jujur jemu lah. Jemu lah, balik muka datuk ni je. Sebab tu kadang dia tengok pelakon handsome-nya. Pelakon ni. Haram cakap macam tu. Kita ada suami, kita kena kata suami kita lebih handsome daripada yang lain. Ni depan-depan suami kata, handsome ni pelakon ni. Tu bini tak tahu jaga adab dengan suami dia. Menyakitkan hati suami. Kau kahwinlah dengan orang tu kalau orang tu handsome. Orang tu ke bagi kau makan minum. Nampak tu? Ini tuan-tuan tengok. Dia cakap dengan abang ni. Awak tengok ni, handsome dia. Dia bina awing betul. Mana boleh macam tu, kena jaga. Jaga adab kita. Suami bosan tak dengan bini kita? Jemu tak? Nafsu, jemu tak? Jemu lah. Jemu. Sebab tu nak kahwin lain lah, inilah itu. Cari perempuan lain lah, macam-macam. Nafsu dah, memang nafsu. Tapi dalam syurga besok tak ada dah perasaan tu. Setiap kali pandang laki kita tambah hebat,
Kepandang kali kedua tambah hebat. Sentiasa lah. Dia tak ajar dunia ni. Jemu. Abang ni abang tak kerti nak keluar rumah ke? Saya semak lah tengok kepala abang ni. Semak kepala saya tengok muka abang ni. Abang pergi dia ngetih-ngetih ke jumpa kawan ni. Abang ni tak kerti nak keluar rumah ke? La ilaha illallah. Ada. Kata abang ni tak kerti keluar ke? Tengok orang lain tu. Lepak lah pergi sini lah. Orang ni duduk rumah nak berkeping. Bosan lah. La ilaha illallah. Bila lelaki dia kahwin satu lagi, dia marah pula dah. Dulu lelaki dia berkeping dengan dia rimai. Itulah namanya dunia. Dunia macam tu lah. Tapi syurga tak ada dah. Benda-benda tu tak ada dah. Dia semakin sayang dengan suami, yang suami semakin sayang dengan isterinya. Begitulah bertambah. Dia tak ada jemu. Dalam syurga ni tak ada jemu. Tak ada jemu. Oi. Dalam syurga tak ada jemu. Jap nak minum. Lupa dah. Tadi lah air ni. Pada lagi. Jemput minum. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam syurga tak ada jemu. Sungguh tak ada jemu. Sampai bila? Selama-lama tak ada jemu. Tu balasan dia. Jadi sabarlah atas dunia ni. Walaupun kita tak hebat, tak senang macam orang lain, tak senang macam orang kafir tu, tak apa. Sabar. Jangan sebab kita nak kejarkan kesenangan dunia ni, yang kita akan tinggalkan ni, nanti terlepas pula kesenangan akhirat ni. Yang Allah nak bagi, ambil lah. Selama-lamanya kau duduklah dalam tu. Tak payah semayang dah, tak payah mengaji dah, tak payah kuliah dah. Tak payah. Dah nak buat apa dalam syurga tu? Berseronok. Kau ingat dalam syurga tu nak kena semayang puasa lagi ke? Nak kena pergi, pukul berapa telefon tu pakai, hari ni ada kuliah tak? Tak ada dah. Tak ada dalam syurga, tak ada. Tak ada dalam syurga ada grup WhatsApp. Tak, hari ni tak ada kuliah ke? Tak ada. Tak ada. Nak tanya kuliah bila, ada kuliah ke tidak, itu dunia ni. Dalam syurga tak ada kuliah-kuliah dah. Kau duduklah berehat serehat-rehatnya pagi, petang, siang, malam. Kau duduklah, bila sampai waktu malam, isyaratnya akan diturunkan tirai-tirai di dalam syurga tu, akan turun tirai, itu petanda waktu malam. Jangan main-main. Nak masuk tak? Kalau tak ada perasaan nak masuk dalam syurga ni, ada masalah pada hati kita. Memang hati kita gila dengan dunia. Sungguh, kalau dia tak ada rasa nak syurga ni, ada masalah hati. Dan kalau waktu cerita pasal neraka tadi, dia tak ada rasa takut, ada masalah pada hati. Sebab tu orang yang hatinya baik, bila sebut tentang syurga, nikmat akhirat, dia rasa nak. Ya Allah, rasa terpanggil. Aku nak, ya Allah, aku nak kurniakanlah. Tu. Tapi kalau dengar syurga macam biasa je, sebut pasal neraka pun tak kisah. Nazab. Masalah lah tu. Makna tebal lah tu. Dosa kita ni tebal lah tu. Maksiat hati kita tebal lah tu. Sebab tu tak ada rasa lah. Bahaya tu. Hampir mati tu. Orang yang hatinya hidup, bila dengar cerita tentang nikmat akhirat syurga, dia rasa, ya Allah nak, kurniakanlah, ya Allah, aku nak, ya Allah. Kalau sebut tentang neraka, tak nak, ya Allah, takut, ya Allah, jauhkanlah, ya Allah. Tu. InsyaAllah hatinya okey. Tapi kalau dengar cerita tentang azab, dia buat selamba pada hati. Menangis menangis. Maknanya masuk jugalah neraka ni. Yelah. Tu je lah. Tak ada apalah. Ada masalah lah tu. Sebab tu kena bertaubat, bersihkan balik hati kita. Supaya hati kita jadi sensitif. Hati kita ni dah kebal, dah kebas, dah lumpuh, dah tak ada rasa dah. Sebut tentang nikmat akhirat, tak berasa terpanggil. Sebut tentang azab neraka Allah, tak rasa takut, tak rasa gerun. Tapi bila sebut tentang kesedapan dunia, bukan main, melompat-lompat, melonjak-lonjak. Aku nak itu, aku tak kira monyet, aku nak itu. Aku tak kira, aku nak itu. Jangan monyet. Sengaja kata jangan. Aku tak peduli, aku nak juga. Tu.
melonjak, melompat, dengar orang kaya, dengar orang hebat, dengar orang pangkat tinggi, dengar orang banyak harta benda. Rasa aku nak kalau aku dapat ni, ya beruntungnya, bagusnya, alangkah baiknya, bahagianya hidup aku kalau aku dapat ni. Tu sebut tentang nikmat dunia. Kalau sebut tentang neraka, tentang kecelakaan dunia, rumah terbakar, harta kena curi, kereta kena curi, harta kena rompak. Ya Allah, jauhkanlah. Takut. Tapi sebut pasal neraka, tentang azab neraka, tentang sakaratul maut, tentang azab kubur, tak ada apa pun. Relax tak ada rasa nak jauh, tak ada rasa minta jauh, tak ada, relax. Tapi kalau sebut hati-hati sekarang ni musim skema banyak ni, tak sedar duit daripada ada 50,000 jadi kosong. Takutnya ya Allah, takutnya kau main risau kau main takut ni. Tapi bila sebut kehilangan kebaikan akhirat, tak rasa rugi pun, tak ada rasa takut, relax. Bila disebut kehilangan nikmat syurga, tak ada peluang masuk syurga, rasa relax, rasa tak peduli. Tu menunjukkan hati kita bermasalah. Taubat kepada Allah, istighfar banyak-banyak. Cukuplah sekadar itu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan dia cermin ni makin pakai makin gabun ke apa? Berapa kita dah tempah mahal 10,000. InsyaAllah kita doa pada Allah dengan berkat ya Allah majlis ilmu kita pada malam ni yang penuh kekurangan ya Allah, dengan berkat Tuhan pengarang kita, dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat doa ibu bapa kita, dengan berkat kehadiran malaikat yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan kita semuanya tidak terkecuali diampunkan segala dosa-dosa kita, ibu bapa kita, anak isteri kita, kenalan kita, sahabat kita, kawan-kawan kita semualah, yang baru kenal, yang dah lama kenal, tak terkecuali semua muslimin muslimat, mudah-mudahan diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan pintu hati kita oleh Allah, supaya Allahumma salli ala Muhammad, supaya bersungguh-sungguh memperbaiki hati kita, khususnya amalan kita. Mudah-mudahan kita semua diberi taufik oleh Allah untuk meninggalkan sebarang jenis dosa dan maksiat zahir dan batin. Mudah-mudahan Allah pilih kita selalu duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah bagi taufik kepada kita rajin mengaji, rajin belajar, rajin dengar ilmu agama, khususnya ilmu-ilmu fardu ain. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan urusan kita, nak membimbing, nak mengajar anak isteri kita, kawan-kawan kita ke jalan Allah. Mudah-mudahan Allah jaga hati kita daripada niat-niat yang tak baik, yang tak elok, yang menjadi asbab amalan baik kita ni ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diluaskan rezeki yang halal kepada siapa saja yang ada buat baik dengan kita, yang tak buat baik dengan kita, yang sudi berkawan dengan kita, yang sudi memberi salam, menjawab salam pada kita. Mudah-mudahan dilimpahkan kurniaan rezeki yang halal, yang luas, yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilahirkan di kalangan kita anak-anak yang soleh, yang solehah, yang bertakwa, berjaya dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara diri kita dan anak isteri kita serta keturunan kita hingga kiamat daripada terpengaruh, terikut fahaman-fahaman yang boleh merosakkan akidah, yang boleh merosakkan syariat. Mudah-mudahan Allah beri kita kesungguhan, belajar bersungguh-sungguh, beramal sungguh-sungguh. Mudah-mudahan husnul khatimah sekaliannya. Mudah-mudahan husnul khatimah sekaliannya. Mudah-mudahan husnul khatimah sekaliannya. Mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa-dosa ibu bapa kita. Andai kata ada yang dah pergi, datuk nenek moyang kita yang dah pergi, mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa-dosa mereka. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberhentikan segala azab-azab siksaan mereka. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ubah keadaan, kelakuan alam barzah mereka menjadi taman-taman syurga Allah, dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasihlah semua. InsyaAllah apa pun kita baca doa penutup dululah.
Doa penutup insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana rabbana 'allimna alladhi yanfa'una rabbana faqih ahlana wa qarabatina fi dinina ma ahli qudrin unsa wa dhakar. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna saghira wa li mashayikhina wa li mu'allimina wa li dhawil huquqi 'alaina wa liman ahabbana wa ahsana ilayna wa li azwajina wa li auladina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana taqabbal minna ya Allah a'malana kullata واغفر لنا ذنوبنا عما ولا تعذبنا يوم القيامة. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان ونور قلوبنا بنور الإسلام ونور قلوبنا بنور القرآن ونور قلوبنا بنور الإحسان. اللهم اجعلنا من أهل العلم اللهم اجعلنا من أهل العلم اللهم اجعلنا من أهل العلم وأهل التقى وأهل الاستقامة وأهل الخير. أن تفتح لنا كل خير وتفضل بالخير وتحفظنا في ديننا. اللهم يا محول الأحوال حول أهوالنا يا الله إلى أحسن الحال. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجالنا قول لا إله إلا الله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اللهم ارزقنا يا الله رزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله مني ومنكم. Wah, betul lah. Tak nampak. Alhamdulillah. Terima kasih sahabat semua.